我们这几个月一直谈上帝对摩西的呼召。 Selama beberapa bulan ini kita terus membicarakan tentang panggilan yang Tuhan berikan kepada Musa. 可能我们从小听主日学老师讲到现在，我们以为我们已经知道了摩西整个生平了。 Mungkin sejak kecil kita sudah mendengarkan kisah tentang Musa yang disampaikan para guru kita. Kita merasakan kita sudah mengetahui kehidupan daripada Musa secara keseluruhan. 我们今天要讲到摩西在历史上的地位是怎样的伟大。 Hari ini kita akan membicarakan bagaimanakah agungnya kedudukan Musa ketika masih hidup. 但是最后，上帝不准许他进到迦南地， Tetapi pada akhirnya Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah Kanaan. 为什么原因？ Mengapa itu alasannya? 求主给我们有真正得到启发，明白这中间的奥秘是什么。 Kiranya Tuhan menolong kita sungguh-sungguh mendapatkan rangsangan dan dorongan apakah alasan sesungguhnya yang ada di baliknya 我 itu. 们再一次低头祷告， Mari sekali lagi kita berdoa. 主啊，你的奥秘，你对人类的呼召隐藏着多大的智慧？求主向我们显明。 Oh Tuhan, di dalam panggilan yang Kau berikan kepada manusia, betapa banyaknya rahasia yang terselubung di dalamnya, hikmat yang terselubungnya di dalamnya, kiranya Tuhan nyatakan kepada kami. 你给人在地上有侍奉你的机会， Engkau memberikan kesempatan kepada manusia untuk melayani Tuhan. 人在侍奉中间所能犯的错误，你也给我们指示。 Dan Engkau juga memberikan petunjuk kepada kami semua kesalahan yang mungkin terjadi di dalam pelayanan kami kepada Tuhan. 叫我们一生没有违背你的旨意。 Agar supaya seumur hidup kami tidak melanggar kehendak Tuhan. 感谢赞美， Kami bersyukur dan memuji Tuhan. 奉主耶稣基督的圣名， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 好，我们今天继续讲摩西。 Hari ini kita akan melanjutkan membicarakan tentang Musa. 摩西有在人类历史中间最大的不同的地方， Musa mempunyai perbedaan yang terbesar di dalam sejarah manusia. 人类有整个基督教历史中间最大的贡献。 Dan dia mempunyai kontribusi yang terbesar di dalam sejarah kekristenan dan di dalam sejarah umat 人类 manusia. 历史中间，无论在文学的、在神学的、社会学的，以及各样的知识，摩西带来怎么样的改变？ Baik itu di dalam ilmu kemanusiaan, baik itu di dalam ilmu kemasyarakatan sosial dan sebagainya, bagaimana Teologi， dan teologi, bagaimanakah Musa telah mendatangkan perubahan itu. 原来这个人在全世界历史中间有一个很特殊的地位， Rupanya orang ini di dalam sejarah mempunyai kedudukan yang sangat unik. 所以上帝先把他安排在一个特别的地方，然后给他有特别大的地位，能够做这些伟大的。 Oleh karena itu Allah terlebih dahulu mengatur dia pada satu posisi yang penting dan kedudukan yang penting untuk melakukan pekerjaan yang agung ini. 那是历史上从一开始有最大变化的社会地位的人。 Dia adalah seorang yang mempunyai perubahan di dalam masyarakat yang pertama kali di dalam sejarah manusia. 他在生出来的时候是奴隶的家庭， Pada waktu dia dilahirkan, dia dari keluarga seorang budak. 一天里面就变成世界最大的帝国、最重要的王子。 Dalam waktu satu hari saja dia berubah menjadi anggota daripada putra kerajaan yang terbesar di dalam dunia. 因为当时全世界最大的帝国、最大的军权、最大的政治就是在埃及。 Karena pada waktu itu kerajaan yang terbesar, kekuatan militer yang terbesar dan politik yang terbesar itu ada di Mesir. 埃及的时代 Pada zaman Mesir 是离开现在3500年， itu kira-kira 3.500 tahun dari sekarang. 在中国就是商朝开始的时候， Kalau di Tiongkok itu permulaan dinasti Shang. 商朝真正的文化以及人类在中国能够达到怎样的人类文明的进步是比较低级的。 Kalau kita bandingkan kebudayaan ataupun peradaban yang bisa dicapai di Tiongkok itu boleh dikatakan yang masihlah rendahan. 留到现在的文字能够成为人类最伟大的文献、最伟大的历史记载，也是非常有限的。 Yang bisa diturunkan, diwarisi sampai sekarang, baik itu dalam dunia sastra ataupun catatan yang lainnya itu masihlah sangat terbatas. 商朝是继夏朝之后
的一个朝代。 Dinasti Shang adalah dinasti yang meneruskan atau mewarisi daripada dinasti Xia. 到现在，我们几乎没有看到夏朝有任何的记录留下来。 Sampai sekarang kita hampir tidak bisa menemukan ada catatan yang diwariskan dari dinasti Xia. 商朝开始的时候， Pada waktu permulaan dinasti 中 Shang, 国人就有文字的记录， maka orang Tiongkok itu pun mempunyai catatan tentang tulisan 是很清楚的。 yang begitu jelas adanya. 中国人文字的记录是记在什么地方呢？ Lalu catatan daripada orang-orang Tiongkok pada waktu itu dicatat di manakah itu? 记在甲骨文里面。 Di dalam satu 甲骨文 Oracle tulang. Dicatat di dalam oracle. Oracle， OK 甲骨文是中国人很重要的文字记录。 Dan oracle itu merupakan satu catatan tentang tulisan yang sangat penting bagi orang Tiongkok pada waktu 当时 itu. 的中国还不是篆书，还不是隶书，tulisan bukan style 隶juga bukan style 篆。 Dan pada waktu itu tulisan yang ada di Tiongkok itu bukan dengan cara atau model li ataupun cuan. 那是更早的。 Itu yang lebih awal lagi. 那甲骨文上面的文字，认出是什么字的最重要的人是从前中国一个叫做郭沫若的主席。 Dan adalah seorang yang bernama Kuomolo yang bisa mengenali tulisan yang tertulis di atas oracle 我 ini. 找到了10多块甲骨文的遗物，放在博物馆里面。 Saya telah menemukan belasan daripada oracle ini dan telah saya taruh di dalam Galleria 那 Sofia. 甲骨文一共有多少片呢？ Ada berapa banyakkah oracle 超 keseluruhannya? 过10万片。 Lebih dari 100.000 adanya 这个在20世 jumlahnya. 纪初期的时候找到这些东西， Pada awal abad ke-20 ditemukan barang-barang ini 震惊了全世界。 dan telah menggemparkan seluruh dunia. 但我可以说，到现在没有人整理出一部用甲骨文记载下来的历史书是值得现在好好研究、细细明白的。 Tetapi saya boleh katakan bahwa sampai sekarang belumlah ada orang yang merangkumkan semua catatan yang ditinggalkan dari oracle ini yang layak untuk kita pelajari dan analisa. 商代有一共20几个王， Di dalam dinasti Shang keseluruhannya ada 20-an raja. 最重要的王是第17代的王， Raja yang terpenting adalah raja yang ke-17 这个叫做武丁。 yang bernama Uting. 武丁有78个妻子， Uting mempunyai 78 78个妻子， 78 istri. 因为他只有一个，所以他想不到这么多。那78个妻子里面，只有一个是他最爱的， Dan dari 78 istri ini hanya ada satu yang paling dia 因为 cintai. 有77个都是普通的女人， Karena ada 77 orang itu hanya perempuan yang 有 biasa. 一个是很特别的天才。 Dan ada satu yang sangat bertalenta dan jenius. 这个女人不但可以做皇后，帮助国家处理政事， Dan perempuan ini bukan saja boleh menjabat sebagai ratu dan mengelola seluruh kerajaan, 又是很懂得教育孩子、教育她的子孙的一个好的妇女。 tetapi dia juga adalah seorang wanita yang sangat pandai di dalam mengelola keluarga dan mendidik 她 anak-anaknya. 对她的丈夫的帮助大得不得了， Oleh karena itu pertolongan dia bagi suaminya itu sangatlah 对 besar. 整个治理家庭的智慧也是大得不得了。 Dan hikmatnya dalam mengelola keluarga itu juga sangat besar. 这个妻子呢，又能够打仗， Dan istri ini juga bisa berperang. 她是女英雄， Dia adalah seorang pahlawan 她 wanita. 那个带大军到前线去打败仇敌， Dia bisa membawa tentara yang besar untuk berperang di medan peperangan di 这 garis 是 depan. 好的家庭主妇， Dia adalah seorang wanita keluarga yang sangat 好 baik. 的军事专 Dia 家， adalah seorang ahli dalam militer. 好的政治领袖。 Dia juga adalah seorang pemimpin politik yang 而且 baik. 我们后来发现，这个妻子还有一个对中华民族最大的贡献，就是打败从欧洲到中国来侵略的那些雅利安人。 Kemudian kita juga bisa melihat ada satu kontribusi lagi yang besar dari wanita ini bagi keseluruhan kebudayaan Tiongkok, yaitu dia bisa mengalahkan orang Aryan yang datang dari Eropa menyerang mereka 这一 Tiongkok. 点很少中国学者真正注意到的。
Dan hal ini jarang sekali diperhatikan oleh orang-orang yang meneliti sejarah Tiongkok. 什么是雅利安人呢？ Siapakah itu orang Aryan? 就是现在白种人的祖先， Yaitu nenek moyang daripada bangsa berkulit putih sekarang 他们 ini. 有蓝色的眼睛， Mereka mempunyai mata berwarna biru, 高的鼻子， mereka mempunyai hidung yang mancung, 很高的身材， mereka mempunyai postur yang sangat 很 tinggi, 强壮的身体。 mereka mempunyai kekuatan tubuh yang sangat 雅 hebat. 利安人离开欧洲到亚洲来侵略的时候， Ketika orang Aryan meninggalkan Eropa datang ke Asia dan menyerang di 在 sana, 一个地方大大成功， mereka berhasil dengan hebat di setiap tempat. 所以把印度整个人种、整个文化改变过来。 Oleh karena itu mereka juga telah mengubah keseluruhan kebudayaan daripada India. 如果你们看印度民族， Jikalau saudara melihat bangsa 你 India, 感到很奇怪， saudara merasa begitu heran. 他们身材比较矮， Postur tubuh mereka lebih pendek, 不像欧洲人那么高， tidak seperti orang Eropa yang begitu 但 tinggi, 印度人比较黑， tetapi orang India lebih hitam 鼻子比较高， dan hidung lebih mancung 胡子比较多， dan janggut kumis lebih 所以 banyak, 不大像亚洲人。 maka tidak mirip dengan orang 在 Asia. 亚洲跟欧洲中间的那种人种就是印度人。 Dan bangsa yang mempunyai jenis yang di antara bangsa Asia dan orang Eropa itu adalah orang India itu. 印度人的祖先就是比较黑的印度族跟比较白的欧洲的民族混合生下来的。 Dan nenek moyang daripada bangsa India adalah bangsa suku India yang lebih hitam. Mereka campur kawin dengan bangsa Eropa yang putih dan tinggi itu. 所以他们的文化跟亚洲其他地区的文化完全不一样。 Oleh karena itu kebudayaan mereka itu sama sekali berbeda dengan kebudayaan dari tempat-tempat di Asia yang 他们的 lainnya. 人种也不一样。 Dan jenis bangsa mereka itu juga 那 berbeda. 么印度文化特点在哪里呢？ Lalu di manakah keunikan dari kebudayaan India? 他们有种姓的分别， Mereka mempunyai perbedaan dari dari jenis suku. suku dan marga。 Dan dari suku dan marga mereka mempunyai pembedaan. 印度人可以分成4个等级， Maka orang India boleh dibagi menjadi 4 tingkatan. 最高的是皇族， Yang tertinggi adalah kaum keluarga kerajaan. 接下来还有3种族姓， Dan selanjutnya ada 3 lagi tingkatan. 最低的是奴才。 Yang paling rendah adalah kaum budak. 印度人种根本没有可能融合4种等级的人在一起的。 Oleh karena itu suku bangsa India tidak mungkinlah mereka menggabungkan ke-4 tingkatan manusia ini. 如果你是皇族的后代， Jikalau saudara adalah keturunan dari kerajaan, 你永远享有最高、最优秀、最享受的这个生活。 maka selamanya saudara akan menikmati kehidupan yang paling enak, paling nyaman dan paling menikmati. 如果你是奴才阶级生下来的后代， Dan jikalau saudara ada keturunan yang dilahirkan dari kaum atau tingkatan budak, 你永远没有办法升级，也没有办法改变你的社会地位。 maka selamanya saudara tidak mungkin bisa mendapatkan peningkatan ataupun perubahan dalam kehidupan kemasyarakatan. 这种阶级， Dan kehidupan lapisan masyarakat seperti ini itu sangatlah 他 kasihan. 们不但没有普通的人权， Dan bukan saja mereka tidak mempunyai hak asasi manusia secara umum, 他连银子倒在你的身上，你一生就得到很可怕的命运。 maka bahkan kalau ada bayangan yang menimpa seseorang itu, maka orang itu akan mengalami nasib yang sangat tragis seumur 所以 hidupnya. 这些人根深蒂固的相信，他永远是最低等的人类。 Oleh karena itu dari kedalaman lubuk hati manusia merasakan dan percaya bahwa mereka adalah manusia dari kalangan yang paling rendah. 到死也不能翻身， Sampai mereka mati pun mereka tidak bisa berbangkit. 永远是被咒诅的族类。 Dan mereka adalah suku atau golongan yang selamanya dikutuki. 你怎么结婚也没有用， Bagaimanapun dia menikah tidak ada gunanya. 你娶多么高的这个女子做你的妻子也没有用， Seberapa tinggi pun wanita yang dia beristri itu juga tidak ada 因为 gunanya. 你的后代永远就是奴隶的阶级， Karena keturunan dia selamanya adalah dari golongan budak. 是受咒诅的族类。 Adalah suku dari golongan yang dikutuki. 印度到现在 India sampai sekarang 有 ini 4种阶级， ada 4 macam lapisan atau tingkatan. 印度人叫做 kasta， Dan orang India menamakan dia kasta. 永远没有改变。 Selamanya tidak ada 那么 perubahan. 这些身为奴隶的种族的 Dan 人， orang-orang dari golongan dari budak ini, 他们也不必奋斗， mereka juga tidak perlu 因为 berjuang. 他们就是永远是奴隶，生下了奴隶，
永永远远是奴隶。 Karena selamanya mereka adalah budak yang dilahirkan dari budak dan selama-lamanya mereka hidup sebagai seorang budak. 他也不能反对， Mereka juga tidak bisa menentang, 他们不必奋斗， mereka tidak perlu berjuang, 反正没有用， toh juga tidak ada 所以他 gunanya. 们做苦工做到世世代代是奴隶。 Maka mereka bekerja demikian keras, yang demikian sampai selama-lamanya mereka adalah 但 budak. 是这些是上帝所造的人， Tetapi ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, 他们的生理需要是一样样的。 dan kebutuhan biologis mereka itu tetap 所以 sama. 这些奴隶生的，有的生得很漂亮， Maka anak-anak yang dilahirkan dari kaum budak ini ada yang sangat cantik atau 他 tampan. 看见漂亮的女子，他的性欲就发展出来。 Ketika mereka melihat perempuan yang cantik, maka timbullah birahi. 到了2500年以前， Sampai kepada 2500 tahun 那 yang 是 lalu, 全世界宗教界很大的事情。 itu merupakan satu peristiwa dalam dunia agama yang sangat besar. 2500年，在希腊出了苏格拉底， Di 2500 tahun yang lalu di Yunani muncul Socrates. 苏格拉底。 Muncul Socrates. 在2500年以前，中国出了孔子。 2500 tahun yang lalu di Tiongkok muncul Konghucu. 2500年以前，印度出了一本书，叫做《奥义书》。 Dan 2500 tahun yang lalu di India muncul satu buku namanya Upanishad. 乌巴尼萨。 Upanishad. 乌巴尼萨一出现了以后， Ketika muncul buku Upanishad ini, 里面的一切的记载就变成印度人必定要遵守的信仰。 catatan yang ada di dalamnya itu merupakan satu iman kepercayaan yang harus dianut oleh orang-orang India. 就变成了这个《奥义书》印度宗教的经典最重要的一部书。 Dan ini menjadi satu kitab yang paling penting bagi kalangan India. 所以呢，2500年前， Maka 2500 tahun yang lalu, 西方的苏格拉底 Socrates yang ada di dunia barat 带来的整个历史哲学的开始。 telah membawa keseluruhan permulaan daripada dunia filsafat itu. 2500年前， 2500 tahun yang lalu, 中国的孔子 Konghucu yang ada di Tiongkok 带来了人类历史的最伟大的伦理的一种普遍的教导。 mendatangkan satu pengajaran yang sangat umum di bidang etika. 苏格拉底产生了人类这个理性逻辑最大的进步。 Socrates mendatangkan satu kemajuan yang terbesar di dalam rasio, di dalam berpikir secara logika. 苏格拉底的一个学生叫做柏拉图，就把宇宙论、全世界、整个天地界、星球等等的教训全部记载下来。 Dan murid daripada Socrates yaitu Plato mengajarkan tentang alam semesta ini, tentang dunia, planet dan sebagainya. 柏拉图的学生亚里士多德又发展了三段论法 syllogism， Dan dari murid Plato yaitu Aristotle mengembangkan lagi silogisme. 所以使整个历史世界人类理性逻辑的发展变成最高峰的地步。 Maka dengan demikian perkembangan secara logika, pemikiran secara rasional itu mendapatkan perkembangan yang tertinggi. 后来欧洲的文化就比别的州更先进的带到了科技的发展的理性的分析以及逻辑的发展。 Dan kemudian perkembangan daripada kebudayaan Eropa itu pun mendatangkan perkembangan di bidang rasio dan perkembangan di bidang-bidang yang 所以 lain. 这2500年来， Dan di dalam 2500 tahun ini, 特别到了耶稣的时代， khususnya sampai ke zaman Yesus, 欧洲人接受了基督教， orang Eropa menerima kekristenan 欧洲人的文明继续进步，就到了最高超的地步。 dan peradaban di Eropa itu terus maju sampai kepada puncaknya. 所以西欧产生的是逻辑的发展， Maka di Eropa Barat itu mereka menghasilkan perkembangan di dalam logika, 亚洲的中国 dan Tiongkok yang ada di Asia 产生的是伦理的发展。 menghasilkan satu perkembangan di bidang etika 印度人 dan rumit. 有一条河叫做恒河， Dan di India ada satu sungai bernama Gangga. 他们相信每6年 Mereka percaya setiap 6 tahun 人一定要在河里面洗澡一次，洗净他一生的罪恶。 manusia harus satu kali mandi di dalam sungai Gangga untuk menyucikan semua kesalahan dosa mereka. 现在全世界最大的、最多人参加的宗教聚会，不是基督教的大布道会， Maka sekarang ritual keagamaan yang paling besar, yang paling banyak itu buku KKR yang diadakan oleh kekristenan. 也不是每年到回教的国家
阿拉伯去朝拜的盛会。 Dan juga bukan merupakan setiap tahun di mana orang-orang Islam pergi ke Mekah, ke Arab itu untuk melakukan upaya ibadah haji, upacara haji. 那么在这个基督教最大的盛会，可能就是 Billy Graham 带来100-200万的大聚会。 Dan kebaktian kekristenan yang terbesar mungkin yang dipimpin oleh Billy Graham mungkin ada dihadiri 1-2 juta orang. 回教每一年有1个月到麦加去朝圣，可能带来500-600万人的聚会。 Dan orang-orang Islam yang pergi ke Mekah di Arab itu 1 tahun mungkin ada 5-6 juta orang yang naik haji ataupun umroh. 宗教的力量太大了， Kekuatan daripada agama yang terlalu besar. 这些聚会都不能比印度的。 Tetapi semua ritual agama, kegiatan agama ini tidak bisa dibandingkan dengan 印 kegiatan 度的 yang 聚 diadakan di 会 India. 是整个宗教历史里面最大、最多人参加的聚会。 Kegiatan keagamaan di India adalah kegiatan yang terbesar yang paling banyak dihadiri oleh 他 manusia. 们每6年1次的大聚会， Satu kegiatan besar diadakan setiap 6 tahun sekali. 印度1亿多的人，14亿的人，他们就到恒河，跳在河水里面去洗澡。 Maka seluruh orang India dan dari 1,4 miliar orang India itu mereka akan lompat masuk ke dalam sungai Gangga untuk mandi. 因为恒河就是印度的母河， Karena sungai Gangga adalah sungai induk daripada 恒 India. 河是使人类洁净的河。 Dan sungai Gangga adalah yang menyucikan manusia. 6年1次， 6 tahun sekali. 整个印度的人都到这个河里去洗澡， Seluruh orang India mereka akan mandi di sana. 他们脱光衣服， Mereka menelanjangi 或 tubuh 者 mereka 穿一件内裤， atau mereka pakai pakaian跳 dalam 到里 saja. 面。 Mereka lompat ke dalam 起 sungai. 来以后， Setelah mereka keluar, 他的罪就洁净了。 mereka punya dosa itu pun sudah 印 disucikan. 度教的救赎之道。 Ini merupakan doktrin penyelamatan daripada agama India. 那你知道印度人最大的盛会参加的人最高的记录是多少人？ Saudara tahukah berapa banyak catatan orang-orang yang paling banyak menghadiri kegiatan agama di India itu? 不是100万， Bukan 1 juta, 不是500万， bukan 5 juta. 最后一次 Kali yang terakhir 大概是3600万， kira-kira 36 juta orang. 3600万 36 juta orang 等于多少人呢？ artinya berapa orang? 就是等于整个加卡大的人口更少一点。 Adalah lebih sedikit daripada populasi seluruh 他 Jakarta. 们走几千公里的路到那里跳到河里， Mereka menempuh ribuan kilometer perjalanan sampai di sana mereka lompat ke 所 dalam. 以宗教聚会最可怕、 Maka- 最大的、最多群众的，就是刚才你看到的。 Maka kegiatan keagamaan yang paling besar, yang paling mengerikan, yang paling banyak dihadiri orang adalah yang tadi saudara saksikan 你 dalam 刚才 foto 看 tadi. 的是1秒钟里面的。 Yang saudara saksikan tadi adalah dalam waktu 1 detik. 那么，如果每一天、每1个小时都有这样多的人进来， Dan kalau setiap hari, setiap jam itu ada sebegitu banyak orang yang ada di sana, 整个的时代或者整个的这个他们的崇拜、他们的他们的这个接近礼，就几十天这样的。 maka setiap diadakan kegiatan keagamaan seperti ini, mereka punya upacara penyucian itu akan diadakan seperti itulah. 所以加起来是几千万的人。 Maka kalau dirangkumkan ditambahkan semuanya adalah puluhan juta. 到了20世纪末后的时候， Sampai kepada akhir abad ke-20, 发现不对了。 mereka menemukan ini sudah tidak benar. 为什么呢？ Mengapa 他 demikian? 们以为进到恒河起来了就洁净了。 Mereka mengira ketika mereka masuk ke dalam sungai Gangga, ketika keluar mereka sudah 后来 disucikan. 起来的人都犯皮肤病， Dan akhirnya justru yang keluar dari sungai itu mereka kejangkitan penyakit kulit. 全身发痒， Mereka merasa gatal sekujur 病得 tubuh 越来越重， dan semakin berat penyakit 所以 mereka. 以后在皮肤病里面死去的也越来越多。 Dan akhirnya orang yang mati karena penyakit kulit pun semakin banyak. 为什么原因呢？ Ada alasan apakah 因 itu? 为恒河旁边的很多工厂，把他们的工厂的这个废污流到河水里面去，变成重金属，危害人的身体。 Karena di sekitar, di sisi daripada sungai Gangga itu banyak sekali pabrik yang membuang limbah mereka langsung ke dalam sungai sehingga mereka kejangkitan atau tertular oleh penyakit timbal-timbal yang berat itu. 所以呢，这些淋巴带来的身体的不健康，使印度教被怀疑到底是不是真正圣洁的。
Karena penyakit yang mereka dapatkan daripada pembuangan air limbah ini membuat orang berpikir apakah agama Hindu itu adalah sungguh-sungguh menyucikan. 每一个宗教都有圣的观念， Setiap agama itu mempunyai konsep kesucian 宗教的殿堂叫做圣殿， dan bait daripada setiap agama disebut sebagai bait suci. 宗教的地叫做圣地。 Tanah bagi agama apapun disebut sebagai tanah suci. 印度的恒河叫做圣河， Sungai Gangga di India disebut sebagai sungai suci, 最圣洁河 sungai yang paling suci, 带来了最肮脏的水。 tetapi mendatangkan air yang paling 所 kotor. 以印度教徒受的灾难太多了。 Maka penganut agama Hindu mereka mendapatkan bencana yang terlalu besar. 那么印度教是从乌巴尼散奥义经传下来的， Dan agama Hindu itu diturunkan dari ajaran Upanishan. 印度民族是雅利安人到那边侵略了他们，组成的混杂的民族。 Bangsa India itu adalah hasil campuran kawin-mawin daripada bangsa Aryan dengan bangsa India. 2500年以前， Ini 2500 tahun yang lalu 那么那个时候有奥义书， dan waktu itu ada Upanishan, 那个时候有孔子的这个论语， waktu itu ada buku etika dari 那个时 Konfusius, 候有苏格拉底的哲学， waktu itu ada filsafat dari 整个 Socrates, 世界就受影响。 maka seluruh dunia pun mendapatkan pengaruh 你比那个更早1000年， dan lebih awal 1000 tahun daripada semuanya 就 ini 有了商朝留下来的这个甲骨文。 ada oracle yang diturunkan daripada dinasti 所以说 Shang. 中国文化是很早很早的。 Oleh karena itu kebudayaan Tiongkok itu sangat awal. 那么中国文化留下来甲骨文很难奏成一本伟大的书。 Tetapi oracle yang diturunkan melalui dari kebudayaan Tiongkok itu sulit sekali untuk dibukukan 因为在10多万片的甲骨文里面， karena di dalam 100 ribuan oracle ini 隐藏了很丰富的知识， terselubung pengetahuan yang sangat berlimpah 但连接不起来， tetapi tidak bisa digabungkan. 没有章节复杂、详细、完整的论述。 Tidak ada buku manapun yang bisa melakukan penelitian secara pasal ataupun secara ayatnya yang bisa 在 menggabungkan. 这一篇里面，你找到一些这个布文，找到一些预测未来的事情。 Maka misalnya dari satu oracle saudara akan menemukan tentang ramalan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. 另外一篇，你找到几年几月哪一个王出去打仗，他们的状况。 Dan di oracle yang lain saudara mungkin akan menemukan keadaan yang dialami oleh raja yang manakah ketika mereka pergi berperang dan 每一 sebagainya. 篇跟另外一篇没有办法连在一起，变成一张文章。 Satu oracle dengan oracle-oracle yang lain tidak bisa digabungkan menjadi satu makalah. 所以呢，甲骨文研究了几十年， Maka meskipun oracle telah diteliti puluhan tahun, 研究不出来一整篇的文章，或者写成一本伟大的书。 orang-orang tidak akan satu rangkuman yang bisa menggabungkan satu oracle yang bisa dibukukan. 在这些甲骨文里面， Di dalam semua oracle ini, 几十万片里面， di dalam ratusan ribu oracle, 很多甲骨文里面都有两个字“妇好”。妇好，妇就是妇女，好就是很好。 dan di dalam setiap oracle itu banyak oracle itu terkandung kata funi perempuan baik， dan terkandung kata tentang seorang wanita yang baik. 这个妇谁呢？ Siapakah wanita yang baik yang 就 dimaksudkan di 是 situ? 商朝第17个王他的妻子， Yaitu istri daripada raja yang ke-17 dari dinasti Shang, 比其他77个妻子更伟大的女人， seorang wanita yang lebih agung daripada 77 wanita yang lain 叫做妇好。 yang bernama Fu Hao. 所以呢，这个商王武丁很多的妻子死了，他都不管。 Maka Raja Uting dari dinasti Shang ini banyak istrinya yang sudah meninggal pun dia tidak peduli. 但是当他最爱的妻子武丁离开世界，他哭了几十天。 Tetapi Uting 离开世界。 武丁的太太 Tetapi ketika istrinya ini meninggal, Uting menangisinya puluhan hari. 几十天哭， Puluhan hari dia 因 menangis 为他最爱的妻子离开世 karena 界， istri yang paling dia kasihi itu telah meninggal. 军事的领袖没有了， Pemimpin di bidang militer sudah tidak ada lagi ada. 相夫教子的女人也没有了， Dan seorang wanita yang menolong suaminya mendidik anak-anak juga sudah tidak ada 处 lagi. 理政治头脑最精明的伟大的主政的领导人也没有了。 Seorang wanita, seorang pemimpin yang bisa
mengelola politik dan mengelola kerajaan sudah tidak lagi 所以 ada. 武丁一直哭，一直哭， Maka Uting terus menangisi 商朝就这样衰败下去。 dan demikianlah dinasti Shang terus merosot. 商朝最后的一个王 Raja yang terakhir dari dinasti 叫 Shang 做商纣王， yang bernama Raja Shangzhou 很坏很坏， sangat jahat. 所以后来呢就被周武王把他消灭掉了。 Kemudian dia dimusnahkan oleh Raja Zhou Wu 商朝完了，周朝就起来了。 dan setelah dinasti Shang muncullah dinasti Zhou 周朝有很多伟大的青铜器， dan di dalam dinasti Zhou banyak sekali porselin atau 不是 porcelain， 青铜器 bronze， banyak bronze. itu perunggu yang paling baik。我们在博物馆里面有一个周朝很重要的周朝的宋壶， Di 大 dalam 概高80公分。 di dalam Galeria Sofia kita ada satu peninggalan tembaga dari dinasti Zhou yang kira-kira 80 cm tingginya 旁边柄的中间有两只龙， dan di gagangnya itu ada 2 naga. 这个周朝的宋谱的下面也有两只龙。 Dan di bawah daripada perunggu itu juga ada 2 ekor 我已 naga. 经为你们预备了， Saya sudah mempersiapkan untuk Bapak 你 Ibu. 们看不看我不知道。 Kalian menyaksikannya atau tidak saya tidak 你 tahu. 在这个教会对历史、对文化、对宗教、对所有可靠的记载，你都比别的教会更有可能接触到好东西。 Di dalam gereja ini sudah kesempatan untuk bersentuhan dengan baik itu kebudayaan, baik itu sejarah ataupun keagamaan itu yang lebih banyak daripada tempat-tempat 如果 lain. 我请影音部把这个商朝宋符拿出来给你看，可能他也不知道。 Dan kalau saya minta tim Aufi untuk menayangkan foto daripada 不是不是，这个是 perunggu itu 战国的，不是商朝的。 bukan yang ini. 我一说他不知道，他马上一显明就显明他不知道。 Dan saya mengatakan mereka tidak tahu, langsung dinyatakan bahwa mereka sungguh tidak 真 tahu. 壶是这样下来，有到下面就大了，高80公尺，不是方形的，啊，现在他找不到了， Bukan yang segi 4. 啊，我再讲下去了。 Saya melanjutkan. 那么跟摩西不同地方在哪？ Di manakah perbedaannya dengan Musa? 3500年前， 3.500 tahun yang lalu, 从第一个字到最后一个字， dari kalimat yang pertama sampai yang terakhir, 创世纪、 dari kejadian, 出埃及记、 keluaran, 民数记、 bilangan, 利未记、 imamat 生命记， dan ulangan, 完整的记载伟大的文献，最重要的宗教、法律、历史的记载，只有这本书。 catatan yang paling lengkap, baik itu dalam sejarah ataupun hal-hal yang agung itu hanya ada di dalam Alkitab ini. 你把3500年以前的甲骨文， Kalau saudara bandingkan dengan Oracle yang 3.500 tahun yang lalu, 3500年以前摩西五经做一个比较， dan saudara bandingkan dengan 5 kitab Musa yang juga 3.500 tahun yang 你就 lalu, 发现中国记载的东西散漫无章，乱七八糟。 maka saudara akan menemukan bahwa catatan yang ada di Tiongkok itu kacau balau. 在希腊根本没有什么留下来。 Di Yunani sama sekali tidak ada peninggalan apapun. 到3500年以后的现在，埃及留下的都是死亡之书，没有什么伦理价值，没有什么信仰价值，更没有科学真理的记载。 3.500 tahun kemudian, yaitu sekarang ini, peninggalan daripada Mesir itu tidak ada nilainya apa-apa, hanya catatan tentang raja-raja yang sudah mati. 唯一最伟大的贡献就是摩西五经。 Kontribusi yang terbesar adalah 5 kitab dari Musa. 单单这一点，你就看见基督教对世界的贡献多大了。 Dari sini saja saudara bisa melihat betapa besarnya kontribusi kekristenan bagi dunia. Tuhan, 世界历史最伟大的文献就是五经，3500年前就记载下来。 sebenarnya catatan yang catatan dalam bentuk tulisan yang paling besar itu adalah 5 kitab Musa. 你用希伯来文一个字一个字研究， Kalau saudara menelitinya dengan bahasa Ibrani satu kata demi satu 到 kata, 现在还是最准确的记载， dan sampai sekarang masihlah merupakan catatan yang paling tepat 最高尚的真理， dan satu kebenaran yang paling tinggi, 最完美的历史。 sejarah yang terlengkap, 我们为我 tersempurna. 们的信仰感谢上帝。 Kita bersyukur kepada Tuhan untuk iman kepercayaan kita. 你不要讲
五经所有的东西， Janganlah saudara bicarakan tentang hal-hal di dalam kitab 5 kitab 单 ini 单讲10条诫命， hanya kalau saudara bicarakan tentang 10 hukum 你 Tuhan 是 saja. 全世界历史中间最伟大的律法或者法律的文献。 Di dalam sejarah seluruh sejarah itu adalah satu kontribusi yang terbesar dari 5 kitab 第 ini. 一条诫命，除了我以外，没有别的上帝。 Hukum yang pertama selain daripadaku tidak ada Allah yang lain. 到最后一条诫命， Sampai kepada hukum yang 没 terakhir, 有一个人有资格贪爱别人的财物， tidak seorang pun yang berhak mengingini harta dari 没有 orang 一个 lain. 人有资格爱上别人的妻子， Tidak seorang pun yang berhak untuk mengasihi istri dari 没 orang 有一个 lain. 人可以抢别人的牛羊骆驼。 Tidak seorang pun yang berhak boleh merebut daripada lembu atau kambing daripada unta yang orang lain. 最伟大的斗神的信仰， Dan agama monoteisme yang paling agung 知 ini 道社会中间公义不可以贪图别人的财物。 sampai ke dalam dunia masyarakat yang membicarakan tentang keadilan, tidak boleh mengingini harta orang lain, 都成为人类历史中间最伟大的法律的纲要。 dan ini merupakan satu inti yang paling penting di dalam dunia hukum 那 manusia. 么，请注意下面的话 Dan 语： saudara perhatikan kalimat selanjutnya. 当武丁的妻子死了以后， Setelah istri daripada Raja Uting 武 meninggal, 丁非常难过， dia sangat sedih. 他就把武丁这个富豪这个妻子建了一个坟墓，别的女人不可以葬在里面，只有他的妻子。 Maka dia pun membangun satu kuburan untuk memakamkan istrinya ini yang tidak boleh dipakai oleh siapapun yang lain. 坟墓大得不得了， Kuburan itu begitu amat besar, 甚至比武丁这王的墓地还更大。 bahkan lebih besar daripada kuburan dari Raja Uting 他说 sendiri. 把最伟大、最好的铜器1万多件放在里面。 Kemudian dia menguburkan juga perunggu-perunggu yang paling besar dan paling agung dan paling bagus. 结果其中有一个我放在博物馆里面， Dan di antaranya ini ada satu yang saya taruh di dalam Galleria 一个 Sofia. 圆形的架虚盘， Ada satu piringan yang bulat 在这里是亚洲东南亚唯一的一个。 dan ini adalah satu-satunya yang ada di Asia Tenggara. 我放在印尼，连印尼政府也不明白， Saya taruh di sini, bahkan pemerintah Indonesia juga tidak 连 mengerti 印尼这么多的华侨也不明白。 dan orang-orang Tionghoa yang ada di sini pun juga tidak 有 mengerti. 时候我对你们是很失望， Maka kadang-kala saya sangat kecewa dengan Bapak Ibu. 你们在夫妻中间不了解， Kalian tidak mengerti sekalipun hidup di dalam 在最 anugerah, 伟大的文物中间不认识。 di dalam benda-benda yang paling berharga seperti ini pun saudara tidak kenal. 圆盘 Piring bulat, 里面大概500多个字， di dalamnya kira-kira ada 500-an karakter. 整个的东西可以改变我们现在所知道的文化， Seluruhnya bisa mengubah kebudayaan yang kita ketahui sekarang ini. 是商朝的、 Adalah yang dari dinasti Shang, 武丁时代的。 yang pada zaman我 Raja 想 Uting. 我们影音部的人可能也不认识是哪一个。 Dan tim Aufi kita juga mungkin kita tidak kenal 我 yang 现在 mana. 没有时间一个一个教导你们， Sekarang saya tidak bisa mengajarkan kepada saudara satu 一个一 persatu. 个解释给你们。 Satu persatu saya juga tidak bisa jelaskan kepada saudara. 以后我把下个礼拜或者什么时候把这个东西给你看， Mungkin minggu depan atau kapan saja saya akan mempertunjukkan barang ini kepada saudara. 你到全印尼每一个地方都没有机会看到。 Kemanapun saudara pergi di setiap tempat di Indonesia, saudara tidak akan menjumpai benda 你 ini. 在新加坡、在泰国、在菲律宾、在越南也没有办法看到。 Di Singapura, di Thailand, di Filipina, di Vietnam juga saudara tidak akan menjumpai. 大概在中国有几个， Kira-kira di Tiongkok mungkin ada beberapa 我 mereka. 看到了， Dan ketika saya menemukan, 我就放在这里。 saya langsung beli dan taruh di sini. 我怎么会拿到？我也不知道神的恩典为什么给我这么多的机会。 Mengapa saya bisa mendapatkan? Saya juga tidak mengerti. Itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan kesempatan yang begitu banyak kepada 我 saya. 告诉你，我一生不自私。 Dan saya katakan seumur hidup saya tidak egois. 现在我看见很多学生啊，很自私， Sekarang saya melihat banyak mahasiswa yang sangat egois. 想的都是自己的好处， Yang mereka pikirkan adalah keuntungan kebaikan untuk diri sendiri. 贡献什么都没有， Kontribusi apapun mereka tidak 要 berikan. 享受最好的老师、 Mereka mau menikmati guru yang terbaik. 最好的功课。 Mereka mau menikmati pelajaran yang terbaik. 我告诉你， Saya katakan, 你们的唐牧师 Pendeta Stephen Tong dari 已 yang 经做 saudara 了 miliki 很多人没有办法做到的事情。 sudah melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh 我 siapapun. 今天讲这些话， Hari ini saya mengatakan kalimat-kalimat 要你 ini 知道世界最伟大的历史记录都没有办法比这一本圣经前面5本书
从创世纪到这个生命记。 untuk memberitahukan kepada saudara bahwa catatan yang teragung sekalipun yang ada dalam dunia ini tidak bisa sebanding dengan yang tercatat dalam 5 kitab Musa ini dari Kejadian sampai kepada Ulangan. 是摩西的贡献， Ini merupakan kontribusi dari Musa. 摩西记载了最准确、 Musa telah mencatat yang paling tepat, 最完美、 yang paling sempurna, 最重要、 yang paling penting, 最伟大的永恒的书。 yaitu buku atau kitab yang kekal. 那这里面呢，有几个贡献是全世界历史没有的。 Di dalam ini ada beberapa kontribusi yang di dalam sejarah manapun tidak ada. 第一， Yang pertama, 摩西第一句话，起初上帝创造天地， kalimat pertama daripada Musa, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 地是空虚混沌， Bumi ini kosong, 然后上帝把光制造出来， kemudian Allah menciptakan terang. 上帝把万物抚育出来， Allah menciptakan segala makhluk 上帝的灵运行在水面上。 dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan 上帝 air. 说要有光，就有了光。 Allah mengatakan jadilah terang, maka terang itu pun 第 jadi. 一、第二节的圣经 Ayat yang pertama dan 就把 kedua 上帝的创造、 telah menceritakan tentang penciptaan Allah 上帝的智慧、 dan hikmat daripada Allah 上帝的言语、 dan bahasa yang dipakai oleh Allah 上帝圣灵的运行， dan roh Allah yang bekerja. 三位一体的工作就写出来。 Pekerjaan daripada Allah Tritunggal pun telah dicatat 世 di 界上 sana. 没有人像摩西一样， Di dalam dunia ini tidak ada siapapun yang seperti 他 Musa. 第一个贡献就把创造的观念带到世界上来。 Kontribusi yang pertama adalah mendatangkan konsep penciptaan kepada umat manusia. 摩西还有什么贡献呢？ Ada kontribusi apakah lagi yang Musa berikan? 摩西有血祭的观念， Musa mempunyai konsep tentang hubungan darah. 不是血祭，献祭的祭， Oh, dia mempunyai konsep untuk memberikan korban persembahan, korban darah。 korban darah. 血祭的这个观念，他带出来的， Konsep tentang persembahan darah itu dia datangkan kepada 人 kita. 与神之间的关系 Hubungan manusia dengan Allah 有罪的阻挡， ada halangan daripada 所以 dosa, 需要救赎。 maka membutuhkan penebusan. 救赎的原因 Dan alasan dari 是 penebusan 因为神是公义的， karena Allah itu adil 救赎的要求 dan tuntutan bagi 一 penebusan 定要杀死牲畜， yaitu harus membunuh 把 binatang 血流出来， dan mengalirkan 让 darahnya 这个祭物蒙上帝悦纳， dan korban ini harus diperkenan oleh 人 Tuhan, 的罪就得着赦免。 maka dosa manusia pun 这 diampuni. 是摩西第二最大的贡献。 Ini adalah kontribusi kedua yang terbesar dari 那 Musa, 摩西还有很多的贡献，今天没有细谈。 dan Musa masih banyak kontribusi yang lain yang kita tidak akan bicarakan secara detail hari ini. 这些加起来， Dan kesemuanya ini kalau kita 看 tambahkan, 见历史上如果没有摩西，人类的文明是很黑暗的。 maka kita bisa melihat di dalam sejarah jikalau tidak ada Musa, maka peradaban manusia itu begitu gelap adanya. 刚才我们提到富豪这个事情， Tadi kita sudah membicarakan tentang fuhau 请 ini. 你注意听下面一句话： Saudara perhatikan kalimat selanjutnya. 富豪有一个很大的贡献，是几乎没有人好好提出来的。 Fuhau mempunyai kontribusi yang sangat besar yang hampir tidak disinggung oleh siapapun. 如果没有富豪， Jikalau tidak ada fuhau, 中国会像印度人被雅利安人消灭，他们原来的文化就变成一个非常低级的文化。 maka Tiongkok itu akan seperti India yang dimusnahkan kebudayaan mereka oleh orang-orang Aryan yang mengakibatkan orang-orang Tiongkok itu akan menjadi begitu rendah. 为什么呢？ Mengapa demikian? 因为在富豪的坟墓旁边， Karena di samping, di sisi daripada kuburan fuhau 发 itu, 现有一些人比中国人更高、更大、更壮的。 mereka menemukan ada sebagian orang yang lebih tinggi, lebih gagah perkasa daripada orang Tiongkok. 他们打仗的时候失败了， Mereka ketika berperang telah gagal. 被富豪的军队杀死了。 Mereka telah dibunuh oleh tentaranya fuhau. 把他们的尸体就埋葬在富豪坟墓的旁边。 Dan demikianlah jasad-jasad mereka dikuburkan di sekitar kuburan fuhau. 这些坟墓表示什么呢？ Apakah artinya dari kuburan-kuburan 表示 itu? 雅利安人不但到印度，他也到中国来， Itu berarti bahwa orang Aryan bukan saja mereka sampai ke India, mereka juga sampai ke 他 Tiongkok. 也杀中国人， Mereka juga membunuh orang 他要 Tiongkok. 灭中国人， Mereka mau memusnahkan orang 他 Tiongkok. 要跟中国人混种，产生像印度那样的后裔。 Mereka mau kawin mawin dengan orang Tiongkok untuk menghasilkan keturunan yang seperti bangsa India. 结果他们在中国失败， Akhirnya mereka gagal di Tiongkok. 在印度成功， Mereka berhasil di India. 中国就保持中国的文明
不像印度被他们侵略。 Dan sebaliknya Tiongkok bisa mempertahankan peradaban mereka. Mereka tidak seperti India yang diserang oleh bangsa Aryan. 这些都是富豪的贡献。 Dan ini semua adalah kontribusi dari 但是 Fuhao. 我刚才说的，富豪的甲骨文不能成一本书， Dan tadi saya sudah katakan bahwa oracle yang diturunkan daripada Fuhao itu tidak bisa dirangkumkan menjadi satu buku, 没有办法联合变成伟大的文献。 yang tidak bisa digabungkan menjadi satu warisan di dalam 但 catatan 是摩 tulisan. 西做到了， Tetapi Musa bisa mencapai semuanya itu. 摩西记载的书 Buku yang ditulis oleh Musa 比1000年以后孔子写下的论文还更精细，还更完美，还更准确。 itu jauh lebih tepat, lebih detail daripada buku etika yang ditulis oleh Konfusius 1000 tahun kemudian. 你看五经的时候， Ketika saudara melihat 5没 kitab 有 Musa, 一节的圣经是不准确的， tidak ada satu ayat pun yang tidak tepat, 没有一句话是不可以证明的。 tidak ada satu kalimat pun yang tidak bisa 这 dibuktikan. 是历史上最伟大的文献。 Ini merupakan satu catatan atau warisan tulisan yang paling agung di dalam sejarah. 不但如此， Bukan saja demikian, 摩西有一个壮举，超过世界所有的人，壮举伟大的举动。 Musa mempunyai satu tindakan yang agung yang melampaui semua orang. 摩西这个壮举是什么呢？ Apakah tindakan yang agung daripada Musa 他 ini? 把一个民族从埃及带出来，带领他们要进迦南。 Dia membawa satu bangsa keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. 这个民族多少人给他带出来？ Berapa banyak orang dari bangsa ini yang dia pimpin? 大概220万人。 Kira-kira 2,2 juta orang. 为什么我们敢说有220万人呢？ Mengapa kita berani mengatakan ada 2,2 juta 因为 orang? 摩西把埃及人中间的奴隶带出埃及的时候， Karena ketika Musa memimpin budak-budak yang bekerja di tanah Mesir itu, 上帝说你要数算他们12支派，每一个支派多少人？ ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah memerintahkan dia untuk menghitung setiap suku yang ada di dalam bangsa Israel 以 itu. 色列人出来的时候， Pada waktu bangsa Israel keluar 是以奴隶的身份离开埃及，享受自由。 dengan status sebagai seorang budak, mereka meninggalkan Mesir dan mereka mau menikmati 但 kebebasan. 当以色列人逾越节以后，杀了羔羊，他们就出埃及。 Setelah pada hari Paskah bangsa Israel membunuh domba, mereka setelah memakannya mereka keluar. 圣经记载什么？ Apa yang dicatat dalam Alkitab? 那天晚上， Pada malam itu 耶和华的军队离开埃及去出发了。 tentara daripada Tuhan telah meninggalkan Mesir dan mereka keluar berangkat. 所以，上帝训练他的百姓，每一个男人都是壮丁。 Maka Allah melatih umatnya. Setiap laki-laki itu adalah laskar yang gagah perkasa. 后来算起来多少人？ Kemudian setelah dihitung berapa banyak jumlahnya, 12支派的男人一共有60多万人。 laki-laki daripada ke-12 suku itu keseluruhannya ada 600.000 orang. 如果每一个家庭有4个人， Jikalau setiap keluarga ada 4 orang, 60万乘4是240万。 kalau 600.000 dikali 4 itu 2,4 juta. 所以摩西带出埃及的人 Maka bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari 有 Mesir 240万个人， ada 2,4 juta orang. 全部就听一个人指挥。 Maka seluruhnya mendengarkan pimpinan daripada satu 请 orang. 问3500年以前 So, saya mohon tanya, 3.500 tahun yang lalu, 有没有电话？ apakah ada telepon? 没有。 Tidak ada. 有没有电脑？ Apakah ada komputer? 没有。 Tidak. 有没有计算机？ Apakah ada kalkulator? 没有。 Tidak ada. 有没有传话筒？ Apakah ada pengeras suara? 不是，传话筒这个pemberitahuan dengan telepon atau yang lain Alat komunikasi? 没有。 Tidak ada. 那么他怎的告诉他们今天出来？ Bagaimanakah dia memberitahukan kepada orang begitu banyak hari ini kita harus 你们 keluar? 每一家要杀一只羊， Karena setiap keluarga harus menyembelih seekor 每 domba. 一家要流他的血。 Setiap keluarga harus mengalirkan darah daripada 今天 domba. 晚上要走了， Malam ini akan pergi. 你们穿好衣服， Kalian berpakaian lengkap 系好腰带， dan berpikat pinggang 配上鞋子 dan，memakaikan kasut, 预备完整。 mempersiapkan diri dengan 吃 sempurna. 完了， Setelah selesai makan, 马上走， langsung berangkat, 不可以停， tidak boleh berhenti, 不可以等。 tidak boleh menanti. 那这个没有电讯的时代， Dan ketika zaman tidak ada 摩 komunikasi, 西怎样传话给每一个以色列家的人？ ketika tidak ada alat komunikasi, bagaimanakah Musa menyampaikan berita kepada setiap 他们那 keluarga? 一天怎么去找到羊来杀，来这个
组成他们要吃的东西， Dan hari itu bagaimanakah mereka bisa menemukan domba yang mereka bisa sembelih untuk dimakan? 太伟大了。 Itu terlalu amat agung. 历史上没有一个人像摩西， Dalam sejarah tidak ada siapapun yang seperti Musa. 一天里面Dalam waktu satu 把 hari 200万人带出来， dia 离开埃及， dia bisa memimpin 2,2 juta orang keluar dari Mesir. 这是最大的移民， Ini adalah satu imigrasi yang terbesar, 最多的人离开一个地方。 tempat yang paling banyak orang meninggalkan satu tempat. 埃及人用军队去追赶他们， Ketika orang-orang Mesir dengan tentara mereka mengejar, 然后他们都死在红海的里面。 dan akhirnya mereka semua mati di dalam laut Teberau. 上帝把水开了，让以色列人过去。 Dan Allah membelah laut itu, membuat bangsa Israel bisa menempuh 埃及的军队 itu. 下到水面去追赶的时候， Ketika tentara Mesir masuk ke dalam dasar sungai itu dan laut itu mereka untuk mengejar, 以色列人已经上岸了。 bangsa Israel sudah naik ke atas 上 darat 帝叫海水再合起来， dan 把埃及的王跟他的军兵消灭了。 dan Allah memerintahkan air laut itu tertutup kembali dan memusnahkan bangsa Mesir, raja dan tentaranya. 每一个民族的革命家都是伟大的， Semua tokoh revolusi daripada setiap bangsa itu sangat 每一 agung. 个开国的领袖组织他们的民众都是伟大的。 Setiap pemimpin daripada negara manapun yang memimpin untuk kemerdekaan itu terlalu amat agung. 没有一个人像摩西。 Tetapi tidak ada siapapun yang seperti Musa. 当以色列人到了红海边的时候， Ketika bangsa Israel sampai ke tepi Laut Merah itu, 后面是追兵， di belakang ada tentara yang mengejar 两边是高山， dan kedua sisinya ada gunung yang 前面 tinggi. 是红海。 Di depannya itu adalah Laut 他们 Merah. 听见埃及的军人靠近的时候， Ketika mereka mendengarkan deru dari tentara Mesir yang 他 mendekat 们就惧怕、战惊，不知道要到哪里去。 dan mereka pun ketakutan dan gemetaran, mereka tidak tahu harus kemana lagi. 很多人就埋怨摩西， Maka banyak orang pun mulai bersungut-sungut kepada 你 Musa. 为什么把我们带出埃及？ Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? 难道埃及没有坟墓吗？ Apakah di Mesir tidak ada kuburan? 难道我们死的做凄惨吗？ Apakah demikian tragisnya kami harus 我 mati? 们在埃及坐在入锅的旁边， Kami di Mesir duduk di samping kuali makanan yang 我们 enak. 是非常丰富的营养。 Kami mendapatkan makanan yang begitu 你 berlimpah. 把我们带到旷野， Tetapi engkau membawa kami ke padang gurun. 我们都要死在这里， Kami semua harus mati di 我 sini. 都变成枯骨。 Kami akan menjadi tulang yang kering. 那我们怎么活下去 Lalu 呢？ bagaimanakah kami bisa melangsungkan hidup? 摩西受上帝感动， Musa digerakkan oleh Tuhan. 他受了很多怨言来骂他的时候， Ketika dia mendapatkan begitu banyak sungguh-sungguh yang memarahi 他就 dia, 大声：“以色列啊，你们要听， maka dengan suara yang keras dia mengatakan, "Hai Israel, dengarkan kalian." 上帝如此说： Demikian Allah berkata, 你们今天听见的埃及军队隆隆的声音， suara deruan tentara Mesir yang kalian dengarkan hari ini, 今天听了以后， setelah kalian dengar hari ini, 永远不再听见。 selamanya kalian tidak akan lagi dengar. 摩西这个伟大的领袖， So Musa adalah seorang pemimpin yang 他 agung. 带领他的百姓， Dia memimpin umatnya 很有把握的， begitu 把 berkeyakinan 上帝的全能。 dan kemahakuasaan daripada Tuhan 上帝对他百姓的照顾保 dan, 护 dan pemeliharaan penjagaan daripada Tuhan kepada umatnya itu 讲出来了。 dia nyatakan semuanya. 你们今天听见了隆隆的车马声， Suara deruan tentara daripada tentara Mesir itu 永远不再听见。 yang kalian dengarkan hari ini kalian tidak akan dengarkan untuk 不必惧怕。 selamanya. Kalian tidak perlu takut 今天你们害怕的事情，也就是最后一次的声 karena 音， rasa ketakutan kalian hari ini juga yang terakhir 从 kalinya. 此以后没有了。 Setelah ini tidak lagi ada, 神与你们同在 Allah 了， akan menyertai kalian. 神就这样引导你们。 Demikianlah Tuhan akan menuntun kalian. 有云彩， Ada tiang awan, 有火彩， ada tiang api. 这个云柱火柱带领以色列人在他们前头光照他们。 Tiang api ini, tiang awan ini memimpin mereka di depan. Ada terang yang menyinari mereka. 世界历史只有这一次的移民，是一个人带领200万人离开奴隶之地，进到自由的敬拜里。 Sejarah ini hanya kali ini di mana Musa memimpin 2 juta bangsa Israel keluar daripada tanah perbudakan di Mesir ke tanah Kanaan. 请你注意听下面的 Saudara 话。 perhatikan kalimat selanjutnya. 有一次，摩西，上帝对他说：“我对这个百姓太过厌烦了， Ada suatu kali ketika Tuhan berkata kepada Musa, "Aku sudah bosan kepada bangsa 你 ini. 要消灭他们，兴起你跟你的子孙，
成为我自己的子民。 Aku akan memusnahkan mereka dan aku akan membangkitkan engkau dan keturunanmu untuk menggantikan mereka. 这是摩西的机会。 Ini adalah kesempatan Musa. 整个败坏的、 Seluruh yang rusak, 埋怨上帝、 yang bersungut-sungut kepada 不 Tuhan, 信的子民， bangsa yang tidak percaya, 上帝把它消灭掉。 Tuhan akan memusnahkan 好的， mereka, 兴起摩西， kemudian membangkitkan 给他的 Musa 后代变成新的，代替以色列人的敬畏上帝的百姓。 dan keturunan Musa dibangkitkan untuk menjadi bangsa yang menggantikan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. 很像挪亚的时代啊， Sama mirip sekali dengan zaman 上帝 Nuh. 毁灭了地上所有的人， Tuhan telah memusnahkan seluruh umat manusia dalam dunia, 只留下挪亚一家8个人， hanya menyisakan Nuh sekeluarga 8 orang 重新赐福他们， dan memberkati mereka 使 kembali 他们成为大族。 sehingga mereka menjadi bangsa yang besar. 这个机会轮到摩西了。 Dan kesempatan ini sampai kepada giliran 摩 Musa. 西啊，你不必太难过， Oh Musa, engkau tidak perlu terlalu susah 这 hati. 些百姓是不信的， Bangsa ini memang tidak 他 percaya. 们该死的， Mereka memang 我 sepatutnya 要 mati. 消灭他们 Aku，akan memusnahkan mereka, 留下你一家， menyisakan engkau sekeluarga. 兴起你们， Aku akan membangkitkan kalian 成为最大的民族， menjadi bangsa yang 让 terbesar. 你们敬畏我， Kemudian kalian hidup takut 你们 kepadaku, 顺从我， kalian taat 我 kepadaku. 带领你们进入人类历史的新的一面里面。 Aku akan masuk, memimpin kalian masuk ke dalam satu lembaran baru dalam sejarah. 摩西有没有说主啊，感谢你， Apakah Musa mengatakan, oh Tuhan bersyukur 这 kepada 些 engkau, 败坏的人你消灭了， oh orang-orang yang jahat ini engkau telah musnahkan. 留下姓摩的这一家来带领 Engkau 以后的历史。 menyisakan yang bermargamu ini untuk memimpin Wakansiyani. bangsamu. Aku bersyukur 我 kepadamu. 跟从你， Aku mengikut 我 engkau. 听你， Aku mendengarkan 我 engkau. 顺服你， Aku taat kepada engkau. 你照顾赐福我的家。 Engkau memelihara dan memberkati keluargaku. 没有， Tidak. 摩西流了眼泪。 Musa mencucurkan 主 air mata. 啊，你不可以消灭以色列 Oh 家。 Tuhan, kau tidak boleh memusnahkan bangsa Israel. 摩西是在以色列全家尽忠的。 Musa adalah orang yang setia bagi segenap umat Tuhan. 这一次摩西祷告， Kali ini Musa berdoa. 主啊，你不要消灭以色列人， Oh Tuhan, jangan engkau memusnahkan bangsa Israel, 免得外邦人说 agar supaya jangan sampai bangsa yang lain mengatakan 以色列人的上帝只能把人带离埃及，不能把人带到迦南。 bahwa Allah dari bangsa Israel hanya bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan tidak bisa memimpin bangsa itu masuk ke tanah 他 Kanaan. 们的上帝是无能为力的， Allah mereka itu tidak berkuasa. 他们的上帝做事做一半停止了， Allah mereka adalah Allah yang melakukan setengah pekerjaan saja 能 dan 够 berhenti. 带人离开埃及， Yang bisa memimpin orang keluar Mesir, 不能带人进到迦南。 tetapi tidak bisa memimpin orang lain masuk ke dalam 这 tanah 是个 Kanaan. 有始无终的上帝， Ini adalah Allah yang ada permulaan tetapi tidak ada 这是 akhirnya. 没有办法办成大事的上帝。 Ini adalah Allah yang tidak bisa melakukan perkara 主 yang besar. 啊，你不要那么做。 Oh Tuhan, jangan kau lakukan seperti 这 itu. 个时候是不是摩西比上帝更伟大 Pada 呢？ waktu ini apakah Musa lebih agung daripada 是 Tuhan? 不是摩西劝上帝不要做事做一半就放下呢？ Apakah Musa menasihati Tuhan jangan mengerjakan pekerjaan itu setengah saja dan berhenti? 好像一个人说：“你做好人要做到底呀、 Sepertinya kalau orang mengatakan kalau mau jadi orang baik sampai tuntas. 你怎么可以把它做到一半丢掉它呢？ Bagaimanakah engkau bisa mengerjakan separuhnya saja dan meninggalkannya? 摩西比上帝更伟大吗？ Apakah Musa lebih agung dari Tuhan? 不是的。 Tidak. 这个呢，神学的你可以做一个文章，宣布怎样替上帝辩解这个事情。 Mahasiswa teologi saudara boleh membuat makalah dari topik ini. Bagaimanakah menasihati tentang Tuhan ini? 那你以后做牧师的时候， Dan kemudian ketika saudara menjadi seorang 你 pendeta, 懂得灾难一定来到， saudara mengerti bahwa bencana pasti akan tiba, 怨念一定兴起。 sungut-sungut pasti akan ada. 做上帝的仆人很不容易， Menjadi seorang hamba Tuhan itu sangat tidak 你 mudah. 怎样处理这个事情？ Tetapi bagaimanakah kita bisa menyelesaikan hal 感 ini? 谢上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan. 摩西是不自私的人， Musa adalah seorang yang tidak egois. 摩西不会让全族废灭，只要他自己家兴旺，他就高兴。他不是那种传道人。 Musa bukanlah seorang hamba Tuhan yang rela seluruh bangsa itu musnah dan menyisakan dia keluarganya 摩西 sendiri. 还有很多伟大的事情。 Musa masih banyak hal-hal lain yang membuat dia begitu agung. 先提出几样以后， Sekarang setelah saya mengajukan beberapa hal, 我就讲上个礼拜对你讲，为什么
摩西，结果不能进迦 Saya 南。 akan membicarakan yang saya sudah sampaikan minggu lalu tentang mengapa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. 摩西最伟大的贡献， Kontribusi yang teragung dari Musa 不但是离开埃及， bukan saja meninggalkan Mesir, 摩西更伟大的贡献， kontribusi yang lebih agung dari Musa lagi 领受律法， adalah menerima Taurat, 奠定以色列族成为有法律、有依据、有条例，不是一个无法无天的民族。 menetapkan bangsa Israel menjadi bangsa yang mempunyai hukum, mempunyai dasar di dalam semua ketetapan ketentuan cara hidup. 在西乃山上， Maka di atas gunung Sinai, 摩西领受了10条诫命。 Musa telah menerima 10 hukum Tuhan. 山上下来的时候， Ketika dia turun gunung 面上发光， dan wajahnya penuh dengan 把 sinar, 律法带下来， dia membawa turun Taurat, 2片法板， kedua loh batu itu 成为以色列律法的根基， menjadi dasar Taurat atau hukum daripada seluruh bangsa 成 Israel 为以色列勇士的典章、律例、法度、律法。 dan menjadi ketetapan, ketentuan dan peraturan daripada seluruh bangsa Israel sepanjang zaman 全世界没有的。 yang tidak dimiliki oleh seluruh dunia 哈 yang 摩 lain. 拉比只有接受一点点，上帝是公义的。 Hammurabi hanya ada sedikit saja yang mengatakan Allah itu adil. 摩西接受的是对神10条诫命， Tetapi yang Musa terima adalah yang lengkap 10 hukum, baik itu kepada Tuhan maupun kepada manusia. 摩西的事迹太多了。 Dan catatan tentang Musa ini terlalu banyak. 对以色列人说：“你们的上帝是创造者， Dia berkata kepada bangsa Israel, Allahmu adalah pencipta, 你们的上帝是照顾者， Allahmu adalah pemelihara, 你们的上帝是公义者， Allahmu adalah yang adil dan benar, 你们的上帝是慈爱者， Allahmu adalah yang penuh dengan cinta 你们的 kasih, 上帝是信实者。 Allahmu adalah yang setia. 这些都是别的宗教没有的事情。 Semua ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki oleh agama yang 现在 lain. 我回到刚才那一点， Sekarang kembali kepada yang saya sebutkan 为 tadi. 什么上帝不让摩西进迦南？ Mengapa Allah tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan? 我现在请郭汉牧师上来念一段的圣经。 Sekarang saya minta pendeta Cohen naik untuk membacakan satu ayat. 上帝自己说 Allah sendiri 我 mengatakan, 不让你进去， Aku tidak mengizinkan engkau 你 masuk, 可以看见， engkau boleh melihat, 你不能进去。 tapi engkau tidak bisa masuk. 在什么地方？ Di manakah tempat itu? 民数记第26章第11， Ulangan atau 不是民数记，乌兰案， bilangan. 米兰案民数记嘛，第26章，请你读第11、12节。啊， Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. 民数记20章第请大家11、注意12节。听中文念的哈。民数记20章第11、12节，摩西举手用杖打磐石2下，就有许多水流出来，会众和他们的牲畜都喝了。耶和华对摩西、亚伦说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。” 这2节圣经告诉我们什么？ Apa yang dikatakan 2 ayat ini kepada kita? 摩西打磐石2次， Musa memukul batu itu 2 kali, 水就流出来。 maka keluarlah air. 在旷野中间干渴快要死的百姓就得了水喝。 Bangsa yang ada di padang gurun ketika mereka haus mendapatkan air untuk diminum. 这件事情好像摩西很伟大，
Hal ini sepertinya Musa begitu agung, 摩西很成功， Musa begitu berhasil, 摩西解决了以色列人没有水喝的困境。 Musa telah menyelesaikan kesulitan bangsa Israel yang tidak mempunyai air untuk diminum. 喝完了以后， Tetapi setelah diminum, 上帝说：“摩西，摩西， Allah mengatakan, Musa, 我 Musa. 现在告诉你， Sekarang aku katakan kepadamu, 因为你不尊我的名为圣， karena engkau tidak menguduskan 你不 namaku, 在百姓面前敬畏我， engkau tidak menghormati aku di hadapan bangsaku, 你打这个磐石2次。 engkau telah memukul batu ini 2所以 kali, 我告诉你， maka aku katakan kepadamu, 永远不能进到迦南美地。 maka selamanya engkau tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. 这是圣经告诉我们，上帝为什么决定不让摩西进去。 Ini yang dikatakan kepada kita melalui Alkitab, mengapa Allah akhirnya memutuskan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah 因 Kanaan. 为摩西的侍奉中间 Karena di tengah pelayanan dari Musa 有了这个缺点， ada kelemahan ini, 所以上帝不准许他进迦南。 maka Allah tidak mengizinkan dia masuk ke tanah 今 Kanaan. 天很多牧师传道好像很好， Hari ini banyak pendeta dan vikaris yang merasakan mereka 那 sangat 么 baik, 他不谨慎做了一件事，上帝发怒了， tetapi mereka tidak waspada. Mereka melakukan satu hal yang membangkitkan amarah dari Tuhan, 上帝就不准他们进到迦南美。 maka Allah pun tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah Kanaan. 这是侍奉的缺点。 Inilah kelemahan dari pelayanan. 我们侍奉中间违背上帝旨意而自己不知道的事情， Di tengah pelayanan kita melanggar perintah Tuhan, tapi kita tidak menyadarinya. 为什么呢？ Mengapa demikian? 摩西击打磐石，水流出来，解以色列人的渴，一共几次？ Musa memukul batu sehingga keluarlah air dari batu itu memuaskan dahaga daripada bangsa Israel. Keseluruhannya ada berapa kali? 几次？这个是第二次。这是第2次，他回答对了。 Ini adalah kali yang kedua. 第1次是很久以前， Kali yang pertama itu jauh waktunya 他 sebelumnya. 们太干渴了， Mereka terlalu haus. 他们求摩西：“摩西啊，我们在这里要渴死了。 Mereka memohon kepada Musa, Musa, kami akan mati kehausan di tempat ini. ”摩西说：“你们等着。 Musa mengatakan kalian menunggu. 他就打了磐石， Demikianlah dia memukul batu 磐 karang 石 itu. 打破了以后， Setelah batu karang itu dipecahkan, 水就流出 maka 来。 keluarlah aliran 他们 air. 喝了那里的水， Setelah mereka meminum air dari 就 sana, 解决问题了。 menyelesaikan kesulitan 这 mereka. 是第1次， Itu adalah kali yang 过了 pertama. 好久以后， Setelah berselang lamanya waktu, 又在干渴了， mereka haus 他们 lagi 又在埋怨摩西 dan。mereka bersyukur-syukur lagi kepada Musa. 摩西做以色列人的领袖是很困难的， Musa sebagai pemimpin bangsa Israel itu begitu sulit adanya 因为他们总是埋怨。 karena mereka terlalu sering bersungut-sungut. 你注意啊， Saudara perhatikan, 你念神学的时候， ketika saudara sekolah teologi, 很多困难 banyak kesulitan, 你埋怨， saudara bersungut-sungut. 你知道你的领导怎么困难，怎么辛苦来治理这个神学院的工作吗？ Tahukah saudara kesulitan yang dihadapi oleh pemimpinmu ketika dia mengelola sekolah teologi ini? 你做会友的时候， Ketika saudara sebagai seorang jemaat, 对讲道不满意， saudara tidak puas kepada khotbah, 对教会不满意， saudara tidak puas kepada 对 gereja, 其他的基督徒不满意， terhadap orang-orang Kristen yang lain saudara tidak puas, 你埋怨， maka saudara 你 bersungut-sungut, 不喜欢你的教 saudara 会， tidak suka kepada 你 gerejamu. 知道做你的领袖困难那么多，怎么处理？你知道吗？ Tahukah saudara, sadarkah saudara sebagai pemimpinmu itu begitu banyak kesulitan, bagaimanakah dia menyelesaikannya? 如果我也像你们一样遇到困难在埋怨上帝， Jikalau saya seperti saudara juga ketika menghadapi kesulitan juga bersungut-sungut kepada Tuhan, 我早就不做传道人。 maka jauh sebelumnya saya sudah tidak lagi menjadi seorang hamba Tuhan. 好，现在请你听下面的话。 Sekarang dengarkan kalimat 看 selanjutnya. 到摩西埋怨一大堆， Ketika kita melihat Musa mendapatkan begitu banyak 反 sungut-sungut, 对一大堆， begitu banyak penentangan, 他们根本不知道他们怎样得罪摩西。 mereka sama sekali tidak menyadari bagaimana mereka sudah bersalah kepada Musa. 他们认为摩西把他们从埃及带出来，他们没有好东西吃， Mereka menganggap bahwa Musa telah membawa mereka keluar dari Mesir, mereka tidak lagi mempunyai makanan yang enak. 他们只想他们受苦， Mereka hanya memikirkan bahwa mereka menderita. 他们回想在埃及吃肉， Mereka mengenang kembali di Mesir, mereka makan daging, 法老给他们好东西吃。 tidak memberikan makanan yang enak kepada 现在 mereka. 摩西带他们出来， Tetapi Musa telah membawa mereka 他 keluar. 们没想到，他们从奴隶的社会进到上帝的子民敬拜上帝的自由里面。 Mereka tidak memikirkan bahwa mereka dari status sebagai seorang budak, mereka masuk ke dalam
suasana mereka menjadi umat daripada Tuhan, boleh menyembah kepada Dia. 埋怨摩西， Mereka bersungguh-sungguh kepada Musa. 他们没有感觉。 Mereka tidak menyadari 等到摩西死了以后， sampai setelah Musa meninggal, 他们才知道 mereka baru mengetahui 得罪了上帝的仆人， bahwa mereka telah bersalah kepada hamba Tuhan. 哀哭30天， Mereka menangisinya selama 30 hari. 眼泪流不完。 Mereka terus-menerus mencucurkan air mata. 摩西为什么任劳任怨，不怪这百姓呢？ Mengapa Musa bisa menahan, menerima semuanya ini tetapi tidak menyalahkan umatnya? 他爱上帝的子民。 Karena dia mengasihi umat Tuhan. 然后上帝对摩西说 Maka Allah berkata kepada Musa, 可以看迦南地， engkau boleh melihat tanah Kanaan, 你不能进去， tetapi engkau tidak bisa 你 memasukinya. 上山上吧。 Naiklah ke atas gunung. 你上了山上， Setelah engkau naik ke atas 你 gunung, 看到了， engkau bisa melihatnya. 不可以进去。 Engkau tidak boleh masuk. 摩西老人家120岁爬到山上去， Musa sebagai seorang tua yang berusia 120 tahun, dia mendaki gunung itu. 看完了以后， Setelah dia selesai melihatnya, 摩西啊，你死吧， oh Musa, matilah 你 engkau. 死在这里， Engkau mati di tempat ini. 我不让你进去。 Aku tidak mengizinkan kau masuk. 为什么呢？ Mengapa demikian? 因为你曾经击打第二次这个盘子。 Karena engkau pernah kedua kalinya memukul batu ini. 为什么摩西打第二次呢？ Mengapa Musa memukul untuk kali yang 因为 kedua? 他很有经验， Karena dia sudah begitu 他知 berpengalaman. 道打了盘射水会流出来， Dia tahu setelah dia memukul batu itu akan keluar 以 air 色列人就有水吃。 dan bangsa Israel akan mendapatkan 他 air 只 minum. 看见他侍奉的经验， Dia hanya melihat pengalaman dia melayani. 他厉害， Dia hebat. 他曾经做过主的工作， Dia pernah mengerjakan pekerjaan 有了 Tuhan. 经验就靠经验， Sudah ada pengalaman maka bersandar kepada pengalaman. 这是弄错了。 Ini yang salah. 为什么呢？ Mengapa 他 demikian? 不是普通领袖， Dia bukan pemimpin 他 biasa. 是要带领以色列人明白上帝永远的计划。 Dia adalah orang yang akan memimpin bangsa Israel untuk mengerti akan rencana Tuhan. 原来盘射击打一次，是预表耶稣被杀钉在十字架上。 Rupanya batu karang dipukul satu kali itu melambangkan Yesus yang harus mati di atas kayu salib. 他打第二次的时候， Tetapi ketika dia memukulnya untuk kali yang kedua, 好像逼耶稣被钉第二次一样， sepertinya memaksa Yesus untuk disalibkan untuk kali yang kedua. 违背了上帝的旨意。 Telah menentang akan kehendak 对， Tuhan. 上帝说：“摩西啊， Maka Allah mengatakan, hai Musa, 你在百姓面前不尊重我， di hadapan bangsa Israel engkau tidak menghormati 你 aku, 不为我为圣。 engkau tidak menguduskan aku. 你们祷告文说什么？ Apakah yang saudara baca dalam 我 doa 们 Bapa 在 kami? 天上的父， Bapa kami yang di surga, 天人都尊你的名为圣。 dikuduskanlah namamu. 一个传道牧师 Seorang pendeta hamba Tuhan, 没有尊重上帝为圣， kalau tidak menguduskan Tuhan, 上帝要审判他， Tuhan akan menghakimi dia. 上帝要对付他， Tuhan akan menghadapi dia. 上帝不让他进迦南， Tuhan akan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah Kanaan. 死在迦南外面。 Maka dia akan mati di luar 然 Kanaan. 后你不能再侍奉了。 Kemudian kau tidak bisa lagi 虽 melayani. 然你是很忠心的， Meskipun kau begitu setia, 但你曾经不尊我为圣， tetapi engkau pernah tidak menguduskan 我 aku. 就结束你的侍奉。 Aku akan mengakhiri pelayananmu. 现在弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami 我们 kasih, 每个人都在侍奉的道路上前进， kita semua orang maju di dalam perjalanan pelayanan 我 kita. 们每个人还没有离开世界， Kita setiap orang belum meninggal. 上帝还等 Tuhan masih menanti, 等你侍奉忠心到底吗？ menantikan apakah engkau melayani Tuhan dengan setia sampai akhirnya. 真正爱上帝的百姓， Apakah sungguh engkau mengasihi umat 你 Tuhan? 真正忠心到底吗？ Apakah engkau sungguh setia sampai akhirnya? 摩西因为一次不尊上帝为圣， Musa karena satu kali tidak menguduskan Tuhan, 神就停止他的侍奉， Tuhan pun menghentikan pelayanan dia, 叫他上山去看， memerintahkan dia naik ke atas gunung dan melihat, 不准他进去， dan tidak mengizinkan dia untuk masuk, 让他死在尼泊山。 dan membiarkan dia mati di gunung Nebo. 上帝是非常严格的， Allah itu begitu ketat 因为他是圣洁的上帝。 karena dia adalah Allah yang 所 suci. 以上帝说：“你不尊我为圣， Maka Allah mengatakan karena engkau tidak menguduskan 不 aku, 在百姓的面前尊我的名为圣。 di hadapan umatku engkau tidak menguduskan aku, 虽然你一生忠心侍奉我， meskipun seumur hidup engkau setia melayani aku, 你不明白我的心意， tetapi engkau tidak mengerti kehendak hatiku. 我的孩子，
anakku 只能死一次在十字架上， hanya boleh mati satu kali di atas kayu salib 用磐石被击打，流出水来解决百姓的口渴。 dan dengan tongkat memukul batu dan untuk mengalirkan air untuk menyelesaikan masalah kehausan 表示 bangsa. 耶稣只能在十字架上死一次。 Itu berarti Yesus hanya boleh mati satu kali di 为 atas 什么 kayu 你 salib. 再打， Mengapa engkau memukul 第 lagi? 二次打， Untuk kali yang kedua engkau memukul 击打磐石2下？ dan engkau memukul batu karang itu 2 kali. 我现在告诉你， Sekarang aku katakan 你不能进去， engkau tidak bisa masuk. 你就死在迦南。 Engkau akan mati di atas gunung Nebo. 第一个原因， Alasan yang pertama 因为你是把他带出埃及的， karena engkaulah yang membawa mereka keluar dari Mesir, 你就不能带进迦南。 maka engkau tidak bisa membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. 带进迦南的人 Yang akan membawa mereka masuk ke tanah 是 Kanaan 在旷野出生的第二代， adalah generasi kedua yang lahir di padang gurun. 第一代不能进迦南， Generasi pertama tidak bisa masuk ke tanah 第二 Kanaan. 代生在旷野可以进迦南。 Generasi yang kedua yang dilahirkan di padang gurun boleh masuk ke tanah 在 Kanaan. 新约的思想里面， Maka di dalam pemikiran perjanjian baru, 你若不重生，就不能进上帝的国。 jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan 摩 Tuhan. 西很伟大， Musa begitu agung. 摩西只代表第一代靠肉体服侍上帝。 Musa hanya mewakili generasi yang pertama bersandar kepada badania melayani 上 Tuhan. 帝让以色列人进迦南， Allah mengizinkan bangsa Israel masuk ke tanah 那些 Kanaan, 进迦南人都是在旷野生下的第二代。 tetapi yang masuk ke tanah Kanaan adalah orang-orang yang dilahirkan di padang gurun adalah 用 generasi yang 新 kedua. 约的思想来看， Kalau kita memandangnya dari pemikiran perjanjian baru, 只有重生的人可以进去， hanya orang yang dilahirkan kembali yang boleh masuk. 预表真正在圣灵引导之下有新生命的人才能过得胜的生活。 Ini melambangkan bahwa orang-orang di bawah pimpinan Roh Kudus yang mempunyai hidup yang baru boleh masuk ke dalam kekekalan. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. 摩西一生的伟大 Keagungan daripada seumur hidup Musa 不能计较。 tidak bisa diperhitungkan. 上帝用一句话表达， Allah dengan satu kalimat menyatakan 从 kesemuanya. 来没有人像摩西一样， Selamanya tidak ada yang seperti Musa. 就是他是亲自面对面看见上帝的人。 Karena dia adalah orang yang dengan sendirinya bertemu muka dengan Tuhan. 摩西是这样， Musa adalah orang seperti itu. 大卫面对面看上帝吗？ Apakah Daud bertemu muka dengan Meo. Tuhan? Tidak. 以赛亚呢？ Bagaimana dengan Hao Xiang Yesaya? Yu. Sepertinya ada, 也没有。 juga tidak ada. 世界历史中间， Di dalam sejarah dunia 只有 ini 摩西是亲自面对面看见 hanya 上帝。 Musa sendiri yang berjumpa muka dengan Tuhan. 多伟大的人 Orang yang betapa agungnya 都 ini 有过侍奉的毛病， itu pernah mengalami kelemahan di dalam 有 pelayanan. 侍奉毛病的人 Orang yang mempunyai kelemahan dalam pelayanan 都要顺服上帝，接受他的审判。 itu harus taat kepada Tuhan dan menerima penghakiman dari Tuhan. 摩西的事情，我要讲几年才讲完。 Untuk urusan tentang Musa ini saya perlu beberapa tahun baru bisa menyelesaikannya. 那下个礼拜我跟你讲， Minggu depan saya akan sampaikan 摩西的侍奉中间 di tengah pelayanan Musa 跟基督的关系是什么？ apakah hubungannya dengan Kristus. 只有这本圣经 Hanya Alkitab ini 提到这样的事情。 membicarakan tentang hal 所 ini 有的宗教、所有的文化、所有的历史没有记载。 yang tidak dicatat oleh semua agama ataupun kebudayaan yang lain. 愿上帝赐福给我。 Kiranya Tuhan memberkati 我 kita. 们今天就讲到这， Sampai di sini hari ini. 我们低头祷告， Mari kita tunduk kepala kita 请 berdoa. 胡信长老带领我们祷告。 亲爱的天父上帝，我们再一次献上感谢你，借助你的仆人把你的话语传讲给我们，求主帮助我们能够常常在侍奉主的时候，我们能够谨慎自守，好叫我们能够忠心到底，我们能够在侍奉方面能够更加敏锐的心来讨主的喜欢。求主眷顾我们，能够成为主你美好的仆人。Bapa dalam surga, kami bersyukur melalui firman yang disampaikan oleh Engkau kepada kami melalui hamba-Mu. Kami berterima kasih untuk semua pelajaran yang Tuhan berikan. Tolong kami ya Tuhan di dalam melayani Tuhan. Kami boleh dengan penuh kewaspadaan dan mawas diri agar supaya kami boleh setia sampai akhirnya. Kami boleh terus mempunyai kepekaan untuk mencari kehendak Tuhan di dalam pelayanan ini. Sehingga kami boleh menjadi seorang hamba yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.